Ancaman dan tekanan musyrikin Mekah semakin merisaukan Nabi. Orang Islam dihina, diseksa dan dipulau. Rasulullah turut menerima ancaman bunuh dari kaum keluarga baginda sendiri. Turunnya surah Al-Anfal ayat ke-30 menceritakan tentang perancangan musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi. Ayat ini menjadi petanda bahawa penghijrahan ke Madinah perlu dibuat dengan segera. Ikuti kembara Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke kota Yathrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kembara Wahyu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang kami nampak, kami baca, kami study, kami lihatkan. Mungkin tak semuanya betul. Anda mungkin memegang informasi yang lebih baik ataupun lebih betul daripada kami. Andai kata ada penambahbaikan dan info-info yang lebih baik untuk kami siarkan dan tambah baik, kongsikan di ruang komen. Sekiranya kami silap, tegur, jangan kecam. Teguran itu mungkin asbab kepada pembaikan informasi yang akan kami buat ke hadapan nanti. Yang baik itu datangnya daripada hidayah Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang masih lagi ada dekat Mekah lagi. Kita akan menelusuri sejarah Masjid Jin, mana sekumpulan jin berbaiat kepada Nabi. Selepas daripada itu kita akan pergi ke Masjid Aqabah, tempat Nabi membaiatkan 12 orang daripada Madinah. Dan kemudian kita akan lihat Gua Sur, dan kemudian kita akan menelusuri perjalanan hijrah ke Madinah. Jom kita telusuri sejarah pada hari ini Kembara Wahyu. Sekarang berada di depan Masjid Jin. Masjid ini didirikan pada sekitar tahun 1700. Bermakna semasa zaman Nabi dahulu tidak ada binaan masjid di sini. Dia cuma dibina oleh Rasulullah sebagai satu tempat sujud kepada jin-jin tersebut. Pulang daripada kesedihan di Taif, Nabi mendapat satu kegembiraan apabila ada golongan jin yang berminat dengan Islam. Tempoh hari kita dah pergi ke tempat Nabi bertemu jin dari Parsi semasa Nabi dalam perjalanan pulang kembali ke Mekah. Nabi berhenti untuk solat sebentar, dan tengah solat tu tiba-tiba datangnya sekumpulan jin. Bila dia mendengar Nabi membacakan surah Ar-Rahman, kagum dengan bacaan tersebut. Jadi mereka pun datang dan bertanya kepada Nabi. Jin tu berkata kepada jin yang lain, diam, perhatikan, dengar betul-betul apa yang Nabi sampaikan. Dan bila mereka terpikat, dia orang nak berbaiat kepada Nabi. Nabi minta dia orang datang ke Mekah. Datanglah ke tempat ni. Ketika Ibnu Mas'ud dan Rasulullah datang ke sini, Nabi cuma bagi tahu kepada Ibnu Mas'ud, aku buat satu petak ini, engkau duduk di luar kotak ni, dan ketika jin-jin ni datang, aku akan uruskan dia orang. Jadi Ibnu Mas'ud memperhatikan saja Nabi, macam mana Nabi menguruskan sekumpulan jin. Jin bagaimana yang Nabi jumpa dan kemudian attracted kerana bagaimana Nabi membacakan surah Ar-Rahman. Kalau kita lihat konteks jin itu sendiri, dan secara mutasyabihat, jin ini diciptakan daripada api. Api ini dia adalah satu analogi kepada sesuatu yang menerbitkan cahaya, namun cahayanya tidak sekali-sekali akan sama seperti cahaya matahari yang Allah berikan. Boleh menerangkan sekitarnya sahaja. Kalau kita lihat malaikat ni dia tidak pandai mengolah. Malaikat hanya pandai menyampaikan cahaya yang diterbitkan oleh Allah sahaja. Tetapi malaikat sendiri tidak menerbitkan cahaya. Manusia bagaimana? Manusia dicipta daripada tanah. Tanah ini adalah unsur yang hina dina, yang dipijak-pijak. Itulah tanah. Yang dikumpul-kumpulkan tanah itu, menjadilah sikap manusia yang
lahirnya di dalam resmi tanah. Jin pula dari api, dia mampu menerbitkan cahaya. Ini adalah golongan bijak pandai, genius, yang mampu untuk menghasilkan cetusan-cetusan, dan cahaya tadi itu mampu untuk menerangi, mampu untuk memberi faedah, kehangatan sedikit kepada manusia yang lain. Ini yang digambarkan dalam mutasyabihat sebagai golongan genius. Jin, genie, genius. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang paling banyak diambil istilah di dalamnya untuk diterjemahkan atau disesuaikan dengan bahasa lain. Bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu, merupakan amalgamasi pelbagai bahasa dengan bahasa Arab menjadi salah satu bahasa paling banyak menyumbang kepada koleksi tata bahasa kita. Bagaimana pula dengan bahasa Inggeris? Sebenarnya banyak, dan kami anggarkan lebih banyak berbanding bahasa Melayu. Secara bahasa dan istilah, jin dalam bahasa Arab, genie dalam bahasa Inggeris, genius dalam bahasa Latin, ianya dikaitkan dengan roh atau jin yang mempengaruhi manusia, memberikan kekuatan dan kemampuan yang hebat. Ia juga digunakan untuk merujuk terus kepada bakat, kebijaksanaan dan kekuatan dalaman manusia itu sendiri. Jadi, injin dan engineer juga datang dari asal-usul perkataan jin. Dalam pengkajian asal-usul perkataan, bidang etimologi bahasa, kita boleh rujuk di dalam kamus online dari pelbagai sumber seperti Oxford, Cambridge, Kamus Dewan dan sebagainya. Melalui kefahaman etimologi bahasa ini, jin dalam Al-Quran boleh juga merujuk kepada golongan manusia berbakat atau genius. Jadi jin ini apa dia punya tugas dia? Sebagai orang yang mempunyai ilmu, knowledge, genius yang lebih advance daripada yang lain. Jadi Nabi train dia ni untuk jadi sekumpulan orang-orang yang hebat lah. Nabi bagi kat dia ni satu task yang besar. Macam mana nak membangunkan agama ni. Di dalam Al-Quran, ada menceritakan tentang kisah pertembungan antara manusia dan jin dalam peristiwa pemindahan istana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya supaya membawa singgasana Ratu Balqis ke istananya. Berikutan kisah itu diabadikan dalam surah An-Naml ayat 38 hingga 40. Jin Ifrit yang cerdik dari golongan jin offer untuk pindahkan istana Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Sebelum baginda berdiri dari tempat duduknya, istana itu dapat dipindahkan. Manakala manusia pula diwakili oleh orang-orang yang diberi ilmu, yang bijaksana, iaitu golongan ahli kitab. Dengan ilmu di dada, mereka offer kepada Nabi Sulaiman untuk pindahkan istana itu sebelum baginda sempat berkedip mata. Sama-sama kita fikirkan, jika kita membaca cerita ini dan membayangkan hanya magicnya saja, maka Al-Quran hanya dibaca sebagai cerita dongeng. Di dalam Al-Quran sendiri menceritakan bagaimana jin-jin yang dimiliki di bawah penguasaan Nabi Sulaiman mampu menjadi engineer untuk membina istana Nabi Sulaiman. Dengan kehebatan yang mereka ada, maka tidak mustahil ilmu dan juga daya kemampuan kebijaksanaan yang ada pada golongan jin ini, mereka mampu untuk membina bangunan dan singgahsana yang penuh dengan keajaiban dan miracle yang kita boleh lihat di zaman sekarang. Maka jin-jin ini sebenarnya siapa? Nabi dah dapat dah golongan-golongan hamba, golongan bawahan yang dipijak-pijak ni, semua itu saja yang mahukan Islam pada ketika itu. Bilal, Rabah dan kemudian bangsawan-bangsawannya sikitlah, Abu Bakarnya. Disampaikan orang Quraisy cakap, siapa je yang percaya Nabi? Orang-orang macam tu je yang cikai-cikai. Ini golongan tanah. Jin ni datang daripada Parsi dan dia punya kehebatan dia, macam-macam dia buat. Jadi Nabi gunakan genius-genius ni untuk pembangunan Islam. Jadi kita kat sini kita boleh nampak perbezaan role dalam organisasi. Siapa yang jadi malaikatnya, siapa yang jadi jinnya, siapa yang jadi manusianya. Nampak tak dekat situ? Itu bila kita
rungkai sains Al-Quran tadi tu. Dengan adanya bantuan daripada jin-jin yang dari api ni semua, yang mampu mencetus cahaya, idea, kreativiti semua tu, dan juga golongan-golongan hamba, golongan tanah digemblengkan bersama oleh Nabi. Tak sampai setahun selepas pada tu, 621 Masihi, Nabi berjaya memikat 12 orang daripada Madinah yang datangnya asalnya nak mengerjakan haji, tetapi dibaiatkan menerima Islam. Nabi memberikan bacaan yang sebenar kepada mereka ini. 12 orang berbaiat kepada Nabi. Kita nak pergi masjid tempat mereka ni berbaiat. Kita nak tengok macam mana Rasulullah kenal pasti prospek-prospek yang dinampak daripada Yathrib untuk dibaiatkan ke dalam agama Islam. Kau kalau orang Saudi ni, dia tak berhenti ni cik. Ni Masjid Syajarah. Dia ada cerita, tapi cerita dia jauh kaitkan dengan zaman Nabi tu. Kalau perasan masjid ni semua, dia banyak dibina atas tapak-tapak yang ada sejarah dia. Bagusnya ialah bila kita nak trace balik satu tempat tu ada sejarah-sejarah tertentu daripada sejarah kenabian. Jadi senang. Dalam Gemara Wahyu ni memang tak sesuai untuk mereka yang nak berlama-lama dalam masjid. Walaupun kita dah sampai dekat masjid, mesti orang akan rasa macam dah dekat dengan masjid, ya Allah, kenapalah kita tak buat umrah, tak buat tawaf sunat ke apa semua. kita kena hidupkan balik, menelusuri balik ni sejarah. Ni Nabi dah baiatkan jin tadi, kita pergi pula ke tempat Nabi baiatkan orang-orang dari Madinah. Di sini Nabi belajar kegagalan Taif approach daripada top bottom, yang mana Nabi cuba berjumpa the leaders. Daripada leaders tadi tu, jadi seluruh wilayah tadi tu menerima. Tetapi cara itu akhirnya mengakibatkan kesejahteraan dikecam dan diancam. Balik tu Nabi baiatkan pula jin. Nabi dah mula atur strategi bottom up. Kita dah sampai di Masjid Bai'ah. Sebenarnya sebelum ni masjid ni tak ditemui. Cuma recently saja masjid ni diketahui wujud bila mereka nak buat pembesaran kawasan Jamarat. Dan bila mereka excavate, mereka gali-gali, tiba-tiba mereka jumpa Masjid Bai'ah ni. Dari situ mereka buat preservation. Ini nasib kita bila kita nak ke monumen-monumen seperti ini, ialah dia berkunci. Banyak tempat-tempat macam ni terpaksa dikunci oleh kerajaan Saudi kerana untuk mengelakkan perkara-perkara khurafat dilakukan oleh mereka yang tidak faham dan menganggap ini tempat yang suci. Mereka akan lakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal, yang syirik. Kita cuba dapatkan shot-shot untuk anda semua sejauh mana yang kita boleh dapatkan. Kalau ada drone ni settle ni, tapi Saudi tak bagi fly drone. Itu antara cabaran Travelog kali ni lah. Tak ada drone, tapi kita cuba bagikan kepada anda semua macam mana rupa dan keadaan asal masjid ni. So di sinilah bukti masjid yang menjadi lokasi sejarah yang penting dalam Islam. Pada tahun 621 Masihi, ketika itu Nabi menyampaikan kepada 12 orang daripada Yathrib, dan sekarang ni kita berada di sempadan Mina. Lokasi ni belum lagi termasuk dalam Mina. Jadi cuba kita bayangkan zaman Rasulullah dulu, Rasulullah menunggu jemaah-jemaah haji daripada luar kawasan Mekah. Jadi Yathrib ketika itu adalah salah satu daripada wilayah Islam yang mana mereka datang untuk menunaikan haji. Islam dah ada pada ketika itu. Dia datang pergi haji ni pun rukun Islam. Tetapi Allah ratingkan Islam tadi tu sebagai Islam nenek moyang. Jadi yang Nabi buat ialah membangkitkan semula Islam yang sebenar yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi kembalikan semula. Jadi 12 orang yang datang daripada Yathrib tu adalah orang yang memang betul-betul mahukan bacaan yang sebenar. Jadi di sinilah Nabi datang dan duduk dakwah dan sampaikan Islam yang sebenar dan mentilawahkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi tilawah ni tak sama dengan Iqra'. Iqra' Rasulullah mengkaji, dan tilawah Rasulullah membacakan ayat-ayat tu. Jadi yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ni, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Ni mensucikan apa ni? Pemikiran nenek moyang mereka. Dan 12 orang ni lah yang dapat kefahaman. Tak banyak ayat, Nabi bacakan pada mereka
Dan di situ 12 orang berbaiat. Nabi hantar seorang saja yang akan menyambung pembinaan 12 orang tadi. Nama dia Mus'ab. Balik semula ke Yathrib, buat dulu apa yang mereka faham. Laksanakan dulu tuntutan yang diperintahkan. Setahun kemudian, mereka datang semula bersama dengan 73 orang yang dah mendapat kefahaman, dah jelas apa perintah Allah, mereka faham, dan 73 orang itu kemudiannya berbaiat kepada Rasulullah, menandakan mereka memahami Islam yang betul, bukan lagi Islam nenek moyang. Pada tahun yang sama, 622, Nabi berhijrah ke Madinah dalam keadaan tergesa-gesa dan bersembunyi di Gua Sur. Sedia tak untuk berhijrah? InsyaAllah. Okay. Bermulalah operasi hijrah Nabi ke Madinah ditemani Saidina Abu Bakar. Mereka bergerak menuju ke selatan Mekah menghala ke Yaman, bukan ke utara Mekah di mana terletaknya Madinah. Ini adalah sebagai strategi untuk mengelirukan musuh yang mengejar mereka. Bagi mendapatkan perlindungan, Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar terpaksa melarikan diri ke Gua Sur untuk bersembunyi demi menyelamatkan diri. Okay, kita sekarang dalam perjalanan ke Jabal Sur. Sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah, Nabi berhenti seketika di Jabal Sur untuk dapatkan perlindungan. Bersembunyi selama 3 malam bersama dengan Abu Bakar di atas puncak Jabal Sur di dalam sebuah gua kecil. Keputusan persidangan di Darul Nadwah memutuskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dibunuh. Rumah Nabi dikepung pada malam itu. Namun Nabi Muhammad ada siasahnya yang jauh lebih licik. Tempat tidur Nabi digantikan oleh sepupunya Saidina Ali. Semasa kepungan berlaku, orang musyrikin bersangka mereka bakal berjaya menamatkan riwayat Nabi. Namun misi mereka gagal. Yang disangka tidur di rumah Nabi itu bukanlah Nabi Muhammad, tetapi Saidina Ali Abi Talib. Kita tengok laluan ni beza dengan laluan bas-bas persiaran yang bawa jemaah umrah. Sebenarnya kalau ikutkan off-road, kita bawa kereta ni, kita boleh masuk dalam, tapi nampak macam keadaan kurang mengizinkan. Okay, terpaksalah kita panjat. Haris dah tukar dah, mata tu balik dah. Kita baru saja sampai di tapak yang biasanya bas pelancongan tidak akan sampai ke sini. Ini adalah kawasan yang lebih pedalaman. Biasanya mereka akan lalu saja di sebelah sana. Mereka akan tunjukkan saja. Kalau kata pendakian juga boleh dibuat melalui sini sampai ke Gua Sur. Tapi kita ni dalam posisi yang kita boleh lihat sisi Gua Sur seperti bonggol lembu. Sekarang ni kita cuba bayangkan macam mana suasana Rasulullah SAW ketika mendaki naik sampai ke puncak Jabal Sur untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan kepada agama. Nabi nak berdakwah tetapi Nabi diusir. Nabi terpaksa melarikan diri. Nabi terpaksa berlindung dalam satu gua yang sangat kecil. Kalau kita faham, gua ni dia dipanggil sebagai Ghar Sur. Dia adalah satu tempat untuk bersembunyi. Kafinya adalah bersembunyi. Jadi Nabi bersembunyi itu untuk menyelamatkan agama dia. Sama je proses yang macam mana berlaku kepada orang-orang sebelum dia, iaitu pemuda-pemuda kafi yang bersembunyi dalam gua untuk menyelamatkan akidah. Dan waktu tu Nabi dikejar oleh orang kafir musyrikin. Mereka datang untuk membunuh Nabi. Pada mereka, apa saja yang berlaku, Muhammad tak boleh keluar daripada Mekah. Mereka sampai ke pintu gua. Tapi Nabi dipelihara oleh Allah. Nabi ni diselamatkan dengan sarang labah-labah, dengan sarang burung merpati, dan juga ada ancaman datang daripada cicak. Jadi semua tu is a blend yang kita kena faham dalam bentuk strategi agama. Itu berlaku sekali dalam hidup Nabi. Tapi untuk kita diulang-ulang sebagai satu sirah yang kita kena faham maqasid dia. Apa tu sebenarnya sarang labah-labah? Apa tu sebenarnya burung merpati? Apa yang dimaksudkan dengan ancaman cicak? Dan semua ni adalah satu blend kita kena tahu dalam bentuk makna strategi pembangunan agama. Daripada Mekah pergi ke Yathrib.
banyak binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, surah Al-Baqarah sendiri menceritakan tentang siapa itu sapi betina. Surah Al-Ma'idah ayat ke-60 tentang sikap manusia seperti kera dan babi. Surah Al-An'am yang berkisar tentang binatang ternak. Surah Al-A'raf yang sentuh tentang habit manusia seperti anjing yang menjelirkan lidah bila tak minat kepada ilmu. Dan ada banyak lagi, contohnya tentang unta, kuda, keldai dan sebagainya. Jadi Nabi duduk di situ 3 hari 3 malam. Selama di situ, Asma dialah yang datang memadam tapak kaki Nabi waktu tu untuk memastikan perjalanan Nabi selamat sampai ke Yathrib. Seorang lagi anak kepada Saidina Abu Bakar, Abdullah, berperanan sebagai pembawa berita dari Mekah. Pada waktu malam, beliau akan ke Gua Sur lalu menceritakan perancangan Quraisy yang beliau dengar di Mekah. Sebelum subuh, beliau akan pulang semula ke Mekah, lalu pagi harinya beliau sudah berada di Mekah. Maka musuh menyangkakan beliau ada bersama mereka di Mekah sepanjang malam. Bila line dah clear, baru Nabi keluar daripada gua dan kemudian Nabi menggunakan satu lagi khidmat orang Yahudi untuk menunjukkan jalan sampai ke Quba. Kita dah nampak dah. Tak tahulah kalau kita tak insafi perkara ini. Susah payah Nabi untuk berhijrah, untuk menyelamatkan akidahnya supaya dia tidak dibunuh, supaya baginda boleh menyampaikan terus Islam itu kepada kita sehingga kita dapat Islam pada hari ini. Bukan satu benda yang mudah. Jadi kalau hari ini semua benda yang Nabi ajarkan semua tu, we just take it for granted. Kita rasa macam tak kisah, tak heran. Satu yang mungkin memecahkan hati. Dari Jabal Sur, kami bergerak ke perkampungan Quba dalam menelusuri jejak hijrah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah. Perjalanan mengambil masa sekitar 4 jam setengah dan dari sini bermulalah sejarah kebangkitan agama di bumi Yathrib. Jom sertai pakej umrah Kembara Wahyu yang berbeza dari pakej umrah biasa. Kita akan menunaikan umrah tetapi tidak akan berlama-lamaan beriktikaf di dalam masjid. Sebaliknya, akan lebih fokus menelusuri 23 tahun timeline hidup dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah sehinggalah kewafatan baginda di kota Madinah. Lebih istimewa, hanya 10 orang peserta dan 2 mutawif akan memastikan kembara kita lebih intim dengan pengisian penuh berteraskan kitab dan sunnah selari dengan perjalanan Kembara Wahyu Rasulullah SAW. Layari kembarawahyu.com untuk menjadi sebahagian daripada peserta umrah kami yang sesuai untuk semua peringkat umur. Semua nak latih. Apa semua tu? 6. Sita. 6 latih. Ada orang belanja guys. Janganlah, jangan. Orang belanja kan. Tukang payung, tukang payung. Macam Big Liu kan, dia macam Big Liu. Allah sayang kita. Dia punya pemurah dia pun macam Big Liu. Jadi memang bagi terus panjang trip ke apa? Boleh kalau tak ada orang tu kena top up tu. Kita habiskan apa yang ada. Okay, kita akan bergerak ke Madinah nampaknya dalam keadaan ribut. Oh, okay. Thank you. Ryan. Yeah, sir. How are you? Very good. Fine, guys. Very good. Ramah pula dia kan. You Welcome to our country. Oh, thank you. Thank you. Orang Arab. Huh? You Saudian. Yes. Oh, good. Arab. Panjangnya. Are you kind of posted in the YouTube? Ya, YouTube. That's Our YouTube, Ray TV. live. Oh. Excited dia, subscribe terus. Orang Arab pun dah subscribe guys. Malulah kalau orang Malaysia tak subscribe.
Thank you very much. Okay, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah dia kemeriahan menyambut YouTuber beli kopi. Nampak tu, angin tu ribut. Dia dah macam membentuk pusaran puting beliung. Ini lah, bayangkanlah kalau angin dia seluar-luar padang pasir ni, memang risiko. Tambah jalan kalau lapang, kiri kanan padang pasir, ada sikit-sikit bukit-bukit tu, hijab je. Kita dah sampai kedai makan Bir Al-Rauha nama dia. Sedap katanya. Mat'am ni nama dia. Tapi cabaran dia dah nak cari parking. Muat ngam-ngam. Sekejap, tengok sekejap. Okey, boleh? Kanan okey, jauh. Okey, jauh. Alright, cantik. Alhamdulillah. Akhirnya Kibas dah sampai ke makam Kibas. Okay, jadi kepada mereka yang mungkin datang ke Mekah nak merasai something yang sedap. Makanan sedap ni sebenarnya tak duduk dekat dalam haram sebenarnya. Dia di luar kawasan haram. Orang Melayu ni kalau dengar makan ni memang tak boleh pisah lah. Dia mesti nak yang best tu. Apa satu talam tu boleh? Okey, kita campur ayam campur dengan Kibas. Cari tempat dulu. Mana tempat kosong? Hai. Yep. Tempat kosong tak ada. Nope. Oh, ada? Nope. Tak ada? Nope. Nope. Tak. Ada kan? Ayam. Ding. 2, 3. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon ditahan emosi, mohon bersabar. Ini ujian, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. 15 rial tambah separuh. Tambah separuh. Okay, kita tukar pemandu sekarang ni. Pilot bertukar tangan. Sudah lebih kurang hampir separuh perjalanan. Okay, 3 jam ni kita akan isikan dengan program-program ilmiah insya-Allah dalam kereta ni. Kita berhenti sebentar di sini untuk solat. Kita nak lurus-luruskan kaki. Kuda boleh tunggu. Kuda kuat. Masalahnya yang penunggang kuda ni yang tak apa nak kuat. Tu. Stretching sikit. Okay, kita teruskan perjalanan ke Madinah. Lebih kurang 1.5 jam lagi.
Semua dah sampai dah di Airbnb kita ni. Masalahnya ialah kita kena sidai dekat luar kerana kita tak sampai awal. Airbnb ni memang kita dapat tempat yang cantik dekat rumah orang Arab lah apa semua tu. Tapi satulah masalah dia, check-in memang jarang-jarang sekali dia menggunakan self check-in. Dia mesti nak jumpa, nak tengok muka kita apa semua tu. Agak-agak mungkin lah kadar kepenyangakan yang ada dekat sini mungkin tinggi. Baru jumpa. Orangnya ada kat dalam ni je. Ni parking kereta dia berbumbung kat sini. Kalau tak, kereta kepanasan. Ustaz Syauqi sama macam Shibli, parking RM1 je. Jom kita tengok masuk. Ini dia kita punya penginapan kita untuk 4 hari 4 malam. Assalamualaikum. Salam. Wow, ini dia. Kat sini dapur. Kemas dapur dia. Nice. Ini macam ni toilet. Sini. Ada room lagi. Ini yang macam asrama sikit tapi okey. Ini ada lagi room. 2, 4. Dan ada lagi kat sini. Nice, bersih. Yang paling kita suka ialah ini dia. Yang kita paling suka ni. First kita sampai dekat rumah baru kita, nombor 1 kita scan dulu peralatan. Cukup tak untuk masak? Jadi sekarang ni yang paling penting oven, peti sejuk, microwave, dapur, lepas tu pressure cooker macam ni. Dan juga cutlery. Dan dia punya rencah-rencah dia memang tak banyak lah. Kita kena carilah. Okay, kita dah tengok dah apa yang ada. Dan kita nak cari apa yang tak ada lagi. Okay, kita cari makan ringan-ringan. Dan juga kita nak cari barang nak masak tu. Besok sarapan kalau boleh kita nak keluar lah. Asyik makan kat luar je kan. Tak pun nak masak besok pagi. Macam biasa lah. Semua orang boleh teka lah apa dia nak masak. Tengok sikit. Jual ikan. Shawarma. Dah sampai dah. Shawarma. Tak lagi je jom. Settle. Pilih-pilih. Ya, mana nak. Ni. Alif Nun Tendang Wow. Sarkis. Sekali bahasa Arab dah. Lepas dah makan, kita pergi supermarket untuk cari benda apa nak masak. Ada kambing. Ui, depan-depan terus. Terbaik ni. Kita ambil dulu yang ni. Okay, kita dah jumpa dah mangsa kita. Kibas. Nanti kan bagi dah lembik sikit tu, letak je kat situ, makan cubit-cubit. Pagi ni dah bergerak daripada penginapan kita untuk pergi ke Masjid Quba. Masjid adalah tempat sujud. Nabi buat first establishment ialah di Quba. Setelah Bai'ah Aqabah kedua, Islam mula mendapat tempat yang kukuh untuk disebarkan di tanah Arab, iaitu Yathrib. Walaupun belum pasti dengan masa depan berhijrah ke Yathrib, namun atas keimanan yang sangat tinggi, Nabi bersama dengan penduduk Mekah yang sudah berbai'ah sedikit demi sedikit telah berhijrah ke kota Yathrib. Dari sini bermulalah fasa dakwah Nabi Muhammad SAW dengan mendirikan masjid pertama untuk umat Islam sebagai center of reference, dengan Raudah sebagai tempat untuk mengembangkan perintah-perintah Allah. Ianya bukan lagi secara teori, tetapi Nabi membuktikan Al-Quran sebagai strategi agama membangunkan sebuah negara bernama Madinah. Terima kasih kerana menonton. Nantikan episod seterusnya dalam Kembara Wahyu. Nabi membangunkan kota Yathrib dan mempertahankan kedaulatan Madinah dari siri serangan tentera Quraisy Mekah.
Red TV nak bina sebuah madrasah ilmu Islam yang pelajarnya di seluruh dunia. Sejarah Red TV bermula sebagai saluran pendidikan untuk asnaf dan anak yatim di rumah pengasih warga prihatin. Walaupun channel ni channel travel, tetapi kami pastikan channel ini kandungannya relevan dan memberi pelajaran sebagai buah tangan kami kepada anak-anak di RPWP. Kini saluran ini menjadi satu wadah membijaksanakan umat dengan konten knowledge based travelog yang disampaikan secara telus. Hari ini bukannya manfaatnya kepada anak-anak RPWP saja, tetapi seluruh negara. Alhamdulillah, selepas hampir 300,000 subscribers, kini kita memulakan pengembaraan menyusul sejarah Islam menerusi siri Kembara Wahyu yang bakal menyatukan umat dengan fikrah yang sama akibat informasi yang berfirqah. Misi Red TV hari ini, kita nak memandaikan umat. Sebelum ini, Recation dan RPWP adalah sumber modal penerbitan siri Red TV. Kami berbelanja senilai 200 ke 300 ribu untuk setiap siri. Hasil dari ads ni taklah banyak, sekadar cukup untuk bayar gaji editor saja. Tak seperti yang digembar-gemburkan di media sosial yang mengatakan YouTuber ni boleh bergaji sehingga ratusan ribu ringgit. Terlalu jauh dari apa yang kami benar-benar perolehi untuk meneruskan misi membina konten yang berkualiti ni. Kami sentiasa berusaha untuk tak bermewah. Kalau nampak kita naik business class tu, bukan kerana kami yang belanja, kerana airline yang menaja. Jika tidak, kami cari tiket yang termurah dengan transit yang banyak dan lama. Penginapan pun yang ala kadar sahaja. Itu pun masih tinggi belanjanya. Kembara Wahyu menjadi satu madrasah umum di platform maya untuk mencambah fikrah penonton. Mahu tak jika anda menjadi penaja penerbitan Kembara Wahyu bermula bulan ini? Jika mampu RM10 sebulan, mulakan dengan RM10. Jika mampu RM5,000 sebulan, ikhlaskanlah RM5,000 itu bagi membina sebuah madrasah dan raudah maya yang mengislahkan pemikiran umat Islam kita. Nabi sudah berpesan, apabila kita mati nanti, kita hanya tinggalkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah anda kepada penerbitan Kembara Wahyu itu kekal untuk membawa misi yang kedua. Bukan sekadar sedekah dalam bentuk RM1, tetapi kini ia telah bertukar nilainya menjadi khazanah ilmu yang bermanfaat. Kedua, misi kedua ini ialah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berharga ini kami bawakan kepada anda semua agar dapat dimanfaatkan sehingga membawa misi ketiga. Ketiga, dengan ilmu yang bermanfaat itulah yang mampu mengakhlakkan anak-anak yang soleh. Bukan setakat anak kandung kita, tetapi anak bangsa seagama. Soleh yang mampu membawa islah, islah yang dapat mengubah pemikiran umat menjadi lebih baik dari generasi sebelum ini. Nama Abu Jahal itu sendiri pun nama Abu Jahal itu sendiri pun ialah Okey. Muka dah lapar tu. Okey, jom. Itu yang kita boleh kongsikan. Aku nak cakap apa tadi? Tapak asal rumah ni selepas daripada bukan rumah lah, masjid. Pada tahun 521 Masihi dan 621 Masihi dan 622 Masihi apabila Nabi berjaya. Yang salah tu yang 521. Okey. Jadi 621 Kena cakap nanti editor tak tahu. Okey, 521 tu salah, kena potong. Gantikan dengan 621 Masihi. So 621 Masihi ketika itu laksanakan dulu tuntutan yang Good news dia ialah hari ni kita tak naik gua. Tak naik. Jadi kita akan finally. Okay, sedia untuk berhijrah? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Kita pengalaman yang baru, insyaAllah kita cuba. Cuba hijrah. Bukan cuba hijrah. Kita jalan lalu hijrah tu.
73 orang daripada 73 daripada Mekah. Angin. RNR juga. Macam tepi pantai. 23 tahun. Step by step. Ulang balik. Demi sebuah konten yang betul-betul Untuk menghayati ya. menghayati. Oh, motherhood ke, fatherhood semua I don't care lah. Yang ni, ini apa ni? Selamatkan lahir ibadatku. Nanti kita dah rest, dah mandi semua tu, mula lah. Ngantuk, malas. Semua kan? Dah tahu dah nampak masa depan dia. Okay, jom. Ni malam-malam ni kita pergi cari makan ringan-ringan dan juga Tadi ingat tak pakai troli pasal ingat nak makan ambil sikit. Tapi mana boleh lah. Kalau TV pergi jalan, kalau masuk ke supermarket jarang lah nak dapat sikit je. Macam makan kalau tak sedap dia sihat. Kalau sedap tu memang confirm tak sihat. Mana ada ubat manis? Betul? Ubat batuk je. Betul. Contoh ni lah, aiskrim. Tengok aiskrim. Tengok aiskrim. Tengok aiskrim. Semua sedap. Ni semua sedap. Sedap. Sihat tak? Tak sihat. Paratha also nice. Also sihat jugalah.